Salam sejahtera, salam hormat. Saya Nik Senyambar. Ini Awani Sarawak. Kita saksikan antara tumpuan untuk siaran jam ini. Sarawak catat 6 kes baru positif COVID-19. Kita memang tidak menggalakkan jemaat untuk datang. Kami kena susun silibus mengikut susunan yang melihat keadaan yang terkini. Sarawak catat 6 kes baru positif COVID-19. Ia sekaligus menjadikan jumlah keseluruhannya 9 kes selepas 3 kes pertama direkodkan pada Jumaat. Semua kes terbaru itu melibatkan 2 pesakit di Limbang dan 4 di Kuching. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPPN Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas dalam kenyataannya berkata, pesakit disahkan positif itu kini dirawat di Hospital Umum Sarawak dan Hospital Miri. Justru beliau merayu agar mereka yang menghadiri perhimpunan keagamaan di Seri Petaling Kuala Lumpur pada 27 Februari hingga 1 Mac lepas melapor diri di hospital berdekatan bagi membuat pemeriksaan kesihatan. Setakat ini, Sarawak berjaya menjejaki 311 peserta tetapi pihaknya percaya ia mungkin lebih banyak. Pihak berkuasa putuskan membentuk pasukan khas mengkaji borang pengisytiharan kesihatan Sarawak bagi mereka yang memasuki Sarawak dari 4 lapangan terbang pada 2 hingga 5 Mac lalu bagi memudahkan proses mengenal pasti mereka yang terbang ke Sarawak. Pada masa sama, Ugah turut membincangkan langkah kerjasama dengan wakil-wakil hospital swasta di Kuala Lumpur untuk dapatkan sokongan menangani wabak COVID-19. Sementara itu, Gereja Anglikan di Sarawak menangguhkan semua upacara keagamaan di gereja selama 3 minggu bermula Ahad. Perkara itu disahkan Bishop Gereja Anglikan Sarawak, Reverend Datuk Donald Jude. Penangguhan diambil susulan nasihat Kementerian Kesihatan Negeri Sarawak bagi mencegah kemungkinan jangkitan COVID-19. Kita prihatin, itu yang pertama. Kita mengambil berat tentang kesihatan, khususnya mereka yang ada dari segi usia, memang sudah berusia ataupun ada penyakit lain yang akan memudaratkan keadaan mereka dari segi kesihatan seandainya mereka kena jangkitan virus ini. Namun menurut Donald, gereja di sekitar Kuching masih menerima pengunjung tetapi jumlah dihadkan kepada 100 orang sahaja. Kita harap tidak begitu ramai, ya, kerana kita memang tidak menggalakkan jemaat untuk datang. Jadi yang hadir, kita akan mengadakan servis macam biasa, dipendekkan, namun dituju khas untuk the purpose of live streaming. Dan kita bagi link kepada jemaat agar mereka dapat mengikuti di mana jua mereka berada. Walaupun penangguhan hanya sehingga 1 April, ianya bergantung kepada nasihat Kementerian Kesihatan Negeri. Impak negatif pandemik COVID-19 ke atas industri pelancongan semakin jelas, khususnya di negeri Sarawak. Ia dengan penangguhan acara-acara bertaraf antarabangsa yang dijadualkan berlangsung dalam 3 bulan kehadapan. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Abdul Karim Rahman Hamzah berharap situasi ini tidak berlanjutan. I feel very sad because it will have a multiplying effect on the hotels, on the food joint, on the transportation company, on the souvenir shops. It will disturb. We are already quite bad. Jelas Karim, kerajaan Sarawak berusaha untuk kurangkan kerugian yang dirasai oleh pihak penganjur ke tahap yang lebih minimum. Everything postponed, put on hold, but not cancelled. Not cancelled. None of the events are going to be cancelled. Yeah. Even if they were to postpone it until next year, because we have already more or less make our arrangement. We have signed our MOU. We have signed our agreement. So we would want those that have been identified to still.
untuk tahun ini beberapa acara berskala besar terpaksa ditangguhkan termasuklah Rainforest World Music Festival, Spartan Race, Kuching International Big Bike dan Music Jazz Festival yang menghimpunkan ribuan pengunjung dari seluruh negara ke Sarawak. Selain acara besar dibatalkan, turut berdepan cabaran pandemik COVID-19 adalah penginapan tempatan dan inap desa. So one of the industries that took the hit is travel and tourism lah. Dan kita sebagai penyedia penginapan tu memang terkesan lah. Daripada rekod lah, kalau since January tempahan kita still okay. Tapi bila dah masuk Februari, tempahan mula semakin menurun dan pada bulan ini kita dapat merasakan kesan yang cukup terasa lah sebab COVID ni. Meskipun perusahaan diteruskan seperti biasa, namun langkah keselamatan tidak diambil ringan bagi cegah penularan virus ini di premis mereka. In terms of langkah berjaga-jaga ya, kami memang ada hand sanitizer, kami memang dekat lobby lah. So now kami memang keep on purchase sebab now mask memang kehabisan stok, sold out sini-sini. So once kami memang dapat daripada supplier, kami memang akan provide to customer also. Wartawan Awani Sarawak turut berkunjung ke pasaraya sekitar Kuching bagi mendapatkan sendiri reaksi pengunjung yang berada di situ. Kita memang mengamalkan langkah penjagaan, kita gunakan sanitizer, kita juga ada menggunakan mask yang tu memang kita titik beratkan. Okey, buat masa sekarang kita jangan berasa panik terlebih dahululah sebab kita akan sentiasa mendapat update daripada pihak-pihak yang berwajib. Kami rasa perlulah rakyat Sarawak untuk rasa nervous ataupun takut tentang kes COVID-19. Seperti kita tahu, Sarawak masih dalam keadaan yang terkawal. Yang penting kita mesti jaga kebersihan kita, amalkan cuci tangan, menggunakan hand sanitizer dan pakai mask. Yang penting sentiasa jaga diri. Kami akan membersihkan semua kawasan, terutama toilet, lift, lepas tu eskalator, apa-apa saja yang berkaitan rapat dengan customer, dengan tenant lah. Terutama kami orang ada guna Dettol juga, pakai cuci semua tempat, terutama railing, mesin ATM, apa-apa yang berkaitan lah, sitting area semua. Sementara itu, di Bandar Emiri pula, pengamalan kebersihan ditingkatkan demi menjaga dan mencegah dari dijangkiti COVID-19. Sebagai orang awam, jangan panikkan diri sendiri, jaga kebersihan, jaga kesihatan sendiri, dan jika kedapatan sakit, segeralah berjumpa dengan doktor dan elakkan daripada berdekatan dengan orang-orang yang kurang sihat, dan kalau boleh, kalau nak pergi jogging pun jangan cari tempat-tempat yang terlampau crowded lah. Dalam pada itu, masih terdapat warga asing yang mengunjungi bandar tersebut, namun langkah berjaga-jaga tetap dipatuhi sebaiknya. We do a lot of hand washing and we have disinfectant wipes. Try not to touch our face. No handshakes, things like that. Well, I think we have to put our trust in the best science and medical advice that we get. And if that means that some things will have to be cancelled for the safety of everybody, then that's what we have to do. Yeah, they took the temperature, and just to be sure I'm not sick, but I'm not, so it's okay. Perkenal pendekatan kontemporari bagi tarik minat anak muda Sarawak menghargai seni silat. Itu dilakukan Rumpun Silat Sarawak RSS bagi terus pertahan dan memperkasa seni warisan turun-temurun ini. Kami kena buat satu pembaharuan di mana kami kena susun silibus mengikut susunan yang melihat keadaan yang terkini. Bahkan beberapa perubahan saya sebut sebagai silat kontemporari. Kadang ada orang melihat bila disebut contemporary agak macam seolah mengubah silat. Bukan. Saya harus jelas seni silat. Seni itu berkembang, silat itu dipertahankan. Tambahnya penggunaan muzik techno dan rap, bahkan aktiviti pako diterapkan dalam latihan silat bagi tarik minat remaja. Saya pelbagaikan. Dan satu lagi, kadang persembahan yang saya buat konten itu, kadang saya tidak menggunakan muzik tradisional. Bahkan kadang tidak menggunakan pakaian silat. Saya menggunakan kadang muzik techno
Saya gunakan muzik tekno, yes, rap saya gunakan, dan bahkan dibuat sedikit pengisian pakor ataupun jadi ianya jauh lebih menarik dan remaja-remaja sekarang suka dengan persembahan seperti itu. Bagi pengamal silat remaja, selain pendekatan kontemporari, seni silat itu sendiri berjaya yakinkan mereka pelajari ilmu ini. Kami join silat, kami minat macam bunganya, pencaknya, segala benda yang dapat mempertahankan diri. Kami join silat dari umur 12 tahun. Macam-macam lah peguam kami dah masuk. Kami minat setakat dengan olahraga aja. Kami suka yang fighting lawan. Kami senang. Kami nak minat dari kecil dan suka nak berlawan. Sementara itu, Sarawak rancang bina pusat silat di 12 wilayah untuk Persatuan Rumpun Silat Sarawak RSS. Usaha ini adalah sebagai tanda sokongan kerajaan negeri kepada kelestarian identiti bangsa Melayu di Bumi Kenyalang. Sebab itu, kerajaan dari dulu memberikan sokongan kepada rumpun silat ataupun budaya silat, dan insya-Allah kerajaan pimpinan saya akan terus menyokong rumpun. Tambah Abang Jo, pembinaan pusat silat ini akan dilakukan secara berperingkat. Jumlahnya boleh tahan juga. Dekat-dekat 800,000. Sikit loh, wilayah lah sikit baru 800. Saya fikir semua. Saya madah kita akan rancang dan bangunnya dari berperingkat-peringkat. Si dapat sekaligus lah berperingkat-peringkat untuk mengalahkan budaya silat itu. Sarawak akhirnya mendapat keadilan. Itu yang disifatkan oleh Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkenaan kes Sarawak ke atas Petronas dalam mengenakan 5% cukai jualan ke atas ekspor produk petroleum. Alhamdulillah, hari itu saya dah halah kita menang melawan Petronas. Saya kebetulan. Tu silat juga tu. Apabila silat buka Petronas buka silat, saya buka silat juga. Yang langkah pertama kita mula langkah kita juga. Akhirnya kita dapat kata orang keadilan. Tugas di sempadan digalas dengan penuh tanggungjawab oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM. Ini bagi memastikan kawalan sempadan di Sarawak, Kalimantan, Indonesia berada di tahap tertinggi. Namun ia bukan peranan satu pihak sahaja. Sebaliknya, orang ramai juga perlu menjadi mata dan telinga bagi menyalurkan informasi berkenaan keselamatan daripada sebarang bentuk pencerobohan. Saluran maklumat yang boleh disampaikan kepada polis, kepada immigration, kepada custom, pada tentera darat, banyak. Jadi kita apa-apa benda, maklumat-maklumat yang disampaikan tu boleh membantu kita dalam merancang untuk meningkatkan lagi sistem pertahanan kepada khususnya kepada terdarat. Dalam pada itu, Zamros turut pastikan anggotanya bertugas mengikut matlamat dan teras asas tentera iaitu amal, sistem pemerintahan regimental, adaptasi dan siap sedia. Walaupun saja kita buat, walaupun saja kita berlatih, jangan lupa, tak kira agama apa sekalipun, Islam ke, Kristian ke, Buddha ke, apa-apa sekalipun, kita boleh merancang. Tetapi penentuan yang terakhirnya daripada Allah Ta'ala. Jadi jangan lupa laksanakan tugas-tugas kerohanian. Dengan itu, sekian laporan Awani Sarawak untuk hari ini. Saya Nixon Nyambar, salam hormat dan salam sejahtera.